Sirih berlipat, sirih pinang, sirih datang dari Pulau Mutiara. Permanis kata, suruh membentang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada penganjur iaitu International Conference on Contemporary Islamic Studies ataupun ICIS memberi kesempatan kepada saya untuk membentang kertas kerja pada hari ini. Saya Mumtazah binti Narawi sebagai seorang pensyarah daripada Pusat Pengajian Asasi dan Umum Universiti Selangor bersama rakan sejawat saya iaitu Cik Siti Amalina binti Ahmad Khairuddin dan bersama sahabat saya iaitu Encik Zarul Izham Jaafar selaku pendakwa syar'i Negeri Melaka. Bersama-sama ini kami ingin membentangkan tajuk kertas kerja kami iaitu penguatkuasaan Undang-Undang Perkahwinan Kanak-kanak Islam di Negeri Selangor selepas pindaan Undang-Undang Keluarga Islam 2003, pindaan 2018, implikasi dan cabaran. Justru itu, saya mohon keizinan untuk kita teruskan kepada slide kita yang seterusnya. Bila kita sebut perkahwinan kanak-kanak, bila sebut kanak-kanak ni kita nampak kanak-kanak di sekolah rendah. Tapi apa dikategorikan sebagai kanak-kanak? Tapi berdasarkan kepada Seksyen 2 Akta Kanak-kanak di mana maksud kanak-kanak ni adalah orang yang berumur di bawah 18 tahun. Jadi kalau orang SPM, baru ambil SPM ambil tu kita kategorikan juga sebagai kanak-kanak. Kita boleh lihat kepada permohonan iaitu lebih kurang 1121 yang mohon untuk perkahwin di bawah umur. Ada sebilangan tu kita gunakan perkahwinan di bawah umur. Kalau kanak-kanak ni kebanyakannya mereka nampak di bangku sekolah lah, terutama di sekolah rendah lah. Walau bagaimanapun memang ada kes di mana perkahwinan kanak-kanak yang berumur 11 tahun. Right. Yang seterusnya kita lihat kepada carta ataupun statistik permohonan perkahwinan bawah umur di mana negeri yang tertinggi mencatatkan permohonan adalah di negeri Kelantan. Kalau kita lihat negeri Selangor bukanlah negeri yang kritikal, hanya 63 permohonan sahaja. Walau bagaimanapun ia merupakan satu inisiatif Kerajaan Negeri Selangor untuk meminda undang-undang demi menjaga kemaslahatan kanak-kanak tersebut. Seterusnya kita lihat kepada definisi perkahwinan kanak-kanak. Kita lihat definisi perkahwinan kanak-kanak berdasarkan kepada UNICEF iaitu Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF. Dia menjelaskan bahawa sesuatu perkahwinan formal atau penyatuan tidak rasmi antara anak berumur 18 tahun dengan orang dewasa atau dengan kanak-kanak lain yang belum mencapai umur dia 18 tahun. Manakala di Malaysia, Seksyen 2 Akta Umur Dewasa 1971 telah menetapkan bahawa umur belum dewasa bagi lelaki dan perempuan adalah terhad kepada 18 tahun. Jadi ia sama juga seperti di Seksyen 2 Akta Kanak-kanak. Jadi isu perkahwinan adalah satu perbincangan berkenaan dengan perpindahan tanggungjawab. Jadi artikel 3 dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak CRC telah memperuntukkan penyerahan atau perpindahan kuasa penjagaan dan pendidikan daripada sebuah keluarga kepada pihak kerajaan sekiranya ibu atau bapa atau penjaga gagal melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Dan perkara ini juga terjadi apabila ibu bapa atau penjaga membuat permohonan kepada mahkamah untuk urusan perkahwinan di bawah umur. Walau bagaimanapun artikel 3 CRC ini perlu dibaca bersama dengan artikel 5 CRC yang memperuntukkan bahawa kerajaan hendaklah menghormati tanggungjawab hak dan tugas ibu bapa untuk menyediakan arah tuju dan panduan yang sewajarnya kepada anak mereka. Bila kita lihat kepada perkahwinan atau statistik perkahwinan kanak-kanak tadi, ada beberapa punca ataupun beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya perkahwinan di bawah umur. Berdasarkan kepada Pelan Strategi Kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur, mereka telah menggariskan sebanyak 6 faktor perkahwinan kanak-kanak, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan pendapatan yang rendah dan kemiskinan. Itu merupakan salah satu faktor untuk memudahkan ibu bapa
tua supaya tidak menanggung dan tidak menyara anak tersebut. Dan kemudian kekurangan atau ketiadaan pendidikan kesihatan reproduktif seksual ataupun SRH dan kemahiran keibuapaan. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan kekurangan akses kepada pendidikan dan kehadiran ke sekolah. Ini kebiasaannya bagi kanak-kanak yang duduk di kawasan pedalaman. Kemudian norma masyarakat menjadikan perkahwinan bawah umur sebagai satu pilihan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai satu contoh, berlakunya keterlanjuran di kalangan remaja, maksudnya kehamilan di luar nikah. Kemudian kewujudan perundangan yang longgar bagi permohonan perkahwinan di bawah 18 tahun dan penyelarasan data-data perkahwinan dan perceraian di bawah umur yang tidak komprehensif. Yang seterusnya kita lihat berkaitan dengan had umur perkahwinan. Menurut perundangan Islam di Malaysia, kita lihat dulu berdasarkan pada Undang-Undang Sivil, kita berdasarkan pada Seksyen 10 Akta Memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976, iaitu umur 18 tahun ke atas dan bagi lelaki dan bagi perempuan juga 18 tahun dan ke atas. Maknanya bawah daripada 18 tahun sekiranya ingin berkahwin perlulah mendapatkan kebenaran. Sama juga kita lihat Undang-Undang Islam bagi undang-undang syariah di Malaysia bagi kanak-kanak Islam, kita lihat berdasarkan kepada negeri, di mana negeri lain menghadkan umurnya sebagai contoh 18 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan. Walau bagaimanapun, negeri Selangor adalah negeri yang pertama membuat had pindaan umur kanak-kanak perempuan kepada umur 18 tahun. Jadi bawah daripada umur 18 tahun perlulah mendapat kebenaran hakim syar'i untuk perkahwinan tersebut. Seterusnya kita lihat berkaitan dengan perkahwinan kanak-kanak dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, iaitu pindaan 2018, di mana dalam isu perkahwinan kanak-kanak di Selangor ini, atas keprihatinan Baginda Sultan Selangor telah menyarankan kepada Majlis Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor untuk menyelaraskan had umur minimum perkahwinan bagi lelaki adalah 18 tahun, manakala had umur perkahwinan perempuan adalah umur 18 tahun. Ini kerana baginda memikirkan juga dari segi aspek kemudaratan yang akan berlaku kepada pasangan tersebut sekiranya perkahwinan itu berlaku di bawah umur. Sebelum kita lihat kepada pindaan undang-undang tersebut, jadi kita lihat dulu peruntukan perkahwinan kanak-kanak Islam Negeri Selangor sebelum pindaan, di mana Seksyen 8 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 memperuntukkan berkaitan dengan had umur minimum perkahwinan. Jadi kita lihat kepada status permohonan, di mana lulus permohonan pada tahun 2015, ini 2015 hingga 2017 sebelum pindaan undang-undang tersebut, di mana permohonan yang dibuat adalah 91 pada tahun 2015 dan lulus permohonan adalah 85, manakala 2016 banyak 71 permohonan, lulus 66, manakala 2017 permohonan sebanyak 83 permohonan dan diluluskan adalah sebanyak 70 permohonan. Jadi jumlah keseluruhan daripada tahun 2015 hingga 2017 adalah 221 permohonan yang diluluskan daripada 245 permohonan. Permohonan perkahwinan ini adalah berdasarkan kepada had umur minimum yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor sebelum ini, yang menjelaskan bahawa tiada sesuatu perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah enactment ini jika lelaki itu berumur kurang daripada 18 tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 tahun, kecuali jika hakim syar'i memberi kebenarannya secara bertulis dalam keadaan hal yang tertentu. Seterusnya kita lihat kepada peruntukan perkahwinan kanak-kanak Islam Negeri Selangor selepas pindaan enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor pindaan 2018, di mana Negeri Selangor merupakan negeri pertama yang membuat pindaan had umur minimum dan telah dikuatkuasakan pada 18 Mac 2009. Ini termasuk juga pindaan kepada enactment Tata Cara Mal Syariah Negeri Selangor 2003 yang turut dipinda bagi menyelaraskan prosedur dan proses permohonan tersebut. Manakala bilangan perkahwinan bawah umur yang didaftarkan sejak penguatkuasaan undang-undang tersebut sehinggalah Julai 2020 adalah sebanyak 69 kes sahaja. Yang ini bermula daripada pindaan undang-undang tersebut.
Pindaan pada Seksyen 8 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Sebelum ini itu enakmen asal lah, dikenali sebagai enakmen ibu. Manakala pindaan enakmen tersebut dinamakan sebagai Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Pindaan 2018. Okey, pindaan adalah pada Seksyen 8 di mana sebelum ini menjelaskan bahawa jika lelaki itu berumur kurang dari 18 tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 tahun ditukarkan kepada jika lelaki atau perempuan itu berumur kurang daripada 18 tahun. Dan juga ditambah dengan Seksyen 8A yang menggantikan subseksyen 18-2 di dalam enakmen ibu tadi, di mana seksyen ini ditambah daripada Seksyen 8A-1 sehinggalah Seksyen 8A-9. Okay, di mana penambahan pada Seksyen 8A-1 iaitu berkaitan dengan notis permohonan melalui ibu atau bapa atau penjaganya berserta affidavit bakal isteri ataupun bakal ibu. Jadi enakmen yang pindaan ini dinyatakan dengan lebih spesifik demi menjamin kemaslahatan kanak-kanak tersebut. Dan manakala Seksyen 8A-2 adalah berkaitan dengan butir-butir permohonan secara detail yang diperlukan di dalam Seksyen 8A-1. Okey, yang seterusnya kita lihat dari Seksyen 8A-3 iaitu di mana pihak mahkamah sendiri boleh mengarahkan lelaki ataupun perempuan yang berumur kurang daripada 18 tahun itu tadi supaya mengemukakan laporan yang diperlukan atau pihak-pihak yang berkaitan. Jadi dekat sini mahkamah boleh meminta mana-mana pihak yang berkaitan dengan perkahwinan tersebut untuk mengemukakan apa-apa jua jenis laporan. Manakala pada Seksyen 8A-4, -5 dan -6 adalah menjelaskan berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah di mana mahkamah boleh memanggil mana-mana pihak sekiranya perlu untuk memberikan keterangan tentang permohonan tersebut. Manakala pada Seksyen 8A-7, okey, di mana seksyen ini adalah memberikan satu keutamaan kebajikan kepada kanak-kanak tersebut. Jadi perpindaan seksyen ini adalah untuk membantu kanak-kanak tersebut supaya kebajikan mereka tidak terabai walaupun wujudnya perkahwinan kanak-kanak. Kemudian pada Seksyen 8A-8 di mana mahkamah boleh memberikan kebenaran untuk berkahwin serta memerintahkan pasangan tadi untuk menghadiri program yang berbentuk kekeluargaan. Manakala Seksyen 8A-9 adalah lebih kepada pengeluaran perintah pembayaran nafkah oleh suami apa yang patut kepada pihak isteri. Jadi kita nampak di mana pindaan seksyen atau pindaan undang-undang keluarga ini ada lebih spesifik untuk menjaga kemaslahatan ataupun untuk mengelakkan kemudaratan pasangan di bawah umur. Seterusnya kita lihat berkaitan implikasi dan cabaran pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Pindaan 2018 terhadap perkahwinan kanak-kanak ini, di mana perkahwinan kanak-kanak ini merupakan salah satu isu terutamanya melibatkan hak-hak mereka, antaranya ada segi hak pendidikan di mana mereka berhak untuk mendapat pendidikan sebelum mereka dikahwinkan. Okay, jadi antaranya selain itu adalah berkaitan dengan isu kesihatan, terutamanya perkahwinan kanak-kanak ini boleh menyebabkan mereka berada dalam keadaan depresi ataupun kemurungan, dan sekiranya berkahwin mungkin akan berlakunya jangkitan penyakit seksual ataupun masalah sewaktu mereka hamil ataupun ada masalah kehamilan. Jadi kalau kita lihat pelbagai polisi dan penggubalan undang-undang telah dibangunkan, walau bagaimanapun tiada satu polisi yang jelas berkaitan dengan keadaan yang akan berlaku selepas itu. Sebagai satu contoh, sekiranya kanak-kanak itu mengalami satu cabaran dalam perkahwinan mereka seperti berlakunya perceraian, seperti berlakunya penderaan ataupun kematian suami yang menyebabkan mereka hilang tempat kebergantungan. Seterusnya kita lihat berkaitan dengan implikasi dan cabaran terutama dari dua aspek. Di sini saya bahagikan daripada dua aspek, itu dari segi aspek undang-undang. Okay, yang pertama, implikasi atas pindaan tersebut menyebabkan beberapa negeri lain turut membuat pindaan undang-undang. Kita akan lihat dari segi kemaslahatan sebenarnya kepada kanak-kanak tersebut, walaupun tiada had umur yang digariskan dalam Islam untuk perkahwinan tersebut, tapi dari segi kemaslahatan dalam keadaan situasi sekarang, beberapa negeri telah mengambil inisiatif untuk sama-sama dengan Negeri Selangor untuk membuat pindaan undang-undang seperti wilayah persekutuan. Yang seterusnya kita lihat dari segi cabaran dia. Antaranya ini akan menjadi satu cabaran kepada pindaan undang tersebut. Antaranya statistik perkahwinan tanpa kebenaran mahkamah mungkin akan meningkat.
Ini dah disebabkan oleh pindaan undang-undang tadi dan terdapat beberapa prosedur yang agak ketat. Jadi mungkin dia akan tengok nak kahwin pun susah, menyukarkan mereka untuk buat permohonan perkahwinan. Jadi mengambil jalan mudah untuk berkahwin di luar mahkamah ataupun luar tanpa kebenaran mahkamah. Yang seterusnya dari segi aspek sosial, iaitu jaminan perlindungan dan pendidikan telah dijamin seperti mana yang dinyatakan di dalam enactment dalam seksyen 8 tadi, dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2018. Dan badan-badan kerajaan di Negeri Selangor telah bersedia memberi perkhidmatan sokongan dan bantuan kebajikan. Okay, dari segi cabaran dari segi sosialnya adalah kita mendapat kebajikan. Dari sudut kebajikan kanak-kanak tersebut memang telah dijamin. Walau bagaimanapun, seperti mana yang saya katakan tadi, terdapat satu cabaran apabila berlakunya perceraian ataupun kematian suami atau berlakunya penderaan yang menyebabkan kanak-kanak tersebut hilang tempat kebergantungan. Jadi mungkin boleh dicadangkan sebagai salah satu polisi yang wujud apabila berlaku perkara-perkara yang sedemikian. Okay, akhir sekali, kita dah masuk akhir sekali dah dari segi aspek kesimpulan. Okey, di mana pindaan Undang-Undang Perkahwinan Kanak-Kanak Islam yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor merupakan suatu mekanisme dalam memperkasakan sistem undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Walaupun suatu perkahwinan kanak-kanak ini tidak digalakkan oleh perundangan, namun ia masih berdasarkan kepada prinsip siasah syariah untuk menjaga kepentingan masyarakat. Cuma saya tidak dapat mengemukakan beberapa kes yang terbaru berkaitan dengan permohonan perkahwinan kanak-kanak atau di bawah umur ini disebabkan masalah PKP lah. Jadi itu antara beberapa kelemahan dalam kertas kerja saya inilah. Sebabnya kalau kita letak untuk beberapa contoh kes, dia akan menjadi satu yang agak menarik. Okay, jadi sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur dan insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.